Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma saddid qawli wa ayyidni bi ruhil qudus ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayah daripada Allah dapat kita teruskan lagi kuliah kita berkenaan dengan akidah nasafiyah. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa ini pula dengan perancangan dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, maka dapat kita teruskan lagi lah. Kalau ikutnya waktu tu sempit lah, tapi Masya Allah kan, apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala akan berlaku. Dan mengambil berkat pada bulan Maulidin Nabi SAW. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kefahaman terhadap akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan cara pemahaman yang meredakan baginda Nabi dan juga meredakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikutkannya, dekat mana ni kita nak mula walahu sifatun azaliyatun. Okey, walahu sifatun azaliyatun. Situ cuba ada. Okey, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata Imam An-Nasafi, walahu sifatun azaliyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala wa hiya la huwa wa la ghairuhu. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat yang azali yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang musannif pengarang membincangkan tentang sifat-sifat yang ada pada Allah. Setelah kita isbatkan alam ini ada dengan musyahadah, dengan dalil bahawa alam ini kita dapat lihat dia tu satu ada. Bila ada, tanda adanya itu dengan musyahadah kita. Sebagaimana kita yakin kita ni ada, maka kita pun yakin alam ni ada. Dan disebut adalah golongan-golongan falsafah sosota'iyah yang tidak percaya kepada hakikat sesuatu tu, itu kita tak boleh buat kira lah. Itu golongan itu kalau buat pun tak akan selesai. Kemudian alam ini ada tandanya, tanda baharu. Maksudnya dia itu ada sebelumnya tidak ada. Dia diadakan. Adanya itu sebelumnya tak ada. Tanda-tanda itu kita faham daripada perubahan yang berlaku pada alam taghayyur. Maka menatijahkan apabila alam ni ada, wujudnya itu didahului oleh tiada, pasti ada yang mengadakannya. Maka yang mengadakannya ialah Tuhan Allah. Maka Tuhan itu mesti juga ada. Dan sekarang ni perbincangan mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan makhluk dan juga seluruh alam. Bagi Allah sifat-sifat yang azaliyah, sifat-sifat yang azali, yang qaimatun, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi kita faham sifat dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan dan memberitahu kepada kita sifat-sifatnya. Yang ni yang ulama ambil ni. Ambil daripada Al-Quran dan hadis dan dihimpunkan
dalam kitab. Jadi belajar akidah ni tak lain tak bukan ialah memahamkan kepada Quran dan hadis lah. Bukan menolak Quran hadis, memahamkan kepada Quran dan hadis dengan kefahaman yang sebenar. Sifat Allah azaliyah, makna sifat yang sedia ada. Sebagaimana zatnya azali, sedia ada, maka sifatnya juga sedia ada. Jadi antara lafaz azali dengan qadim itu ulama ada bincangkan lah, perbezaan kan Ustaz Azhar jadi pendek katanya nak pegang mana? Yang sama pun ada kata ada 3 qaul situ. Tak. Dia kata ada 3 qaul, ada yang mengatakan perbezaan, ada yang kata sama, ada kata ada perbezaan. Azali ini ialah sesuatu yang tiada permulaan, sama ada benda itu wujudi ataupun adami. Itu azali. Qadim, sesuatu yang tiada permulaan, yang khusus bagi yang wujudi saja. Maka zat Allah Ta'ala kita panggil dia qadim dan azali. Sifat ma'ani Allah bersifat dengan azali dan juga qadim. Sebab sifat dia sifat yang ada, bangsa ada. Sifat-sifat salbiah yang bukan bangsa ada, yang jenis faham saja, itu azali. Sebab tu kita dalam takrif kita sifatun azaliyatun. Tidak kata sifatun wujudiyatun. Tak. Dia dengar azaliyah. Jadi itu bezalah, tapi beza ni sebenarnya bagi untuk yang kita mutakhassis bidang ni mungkin ada faedah lah kita dapat tahu. Tapi bagi orang awam, azali dengan qadim itu sama. Kita pun sebut sejak azali lagi. Tak, sejak azali. Makna sejak daripada mula. Sejak azali. Sejak daripada mula lagi. Okey, itu istilah azali. Jadi dalam alaqah, perkaitan azali dengan qadim tu, kalau kita boleh buat dia alaqah apa? Umum, khusus, mutlak. Umum, khusus, mutlak. Setiap yang qadim dipanggil azali, tapi bukan semua yang azali itu qadim. Okay. Yang azali, yang sedia, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, wahiya la huwa wala ghairuhu. Sekarang ni perbincangan nak bincang tentang sifat ma'ani. Nak bincang tentang sifat ma'ani. Kalau kita tengok lepas itu Imam An-Nasafi akan sebut wahiyal ilmu wal qudratu wal hayatu wal quwwatu was sam'u wal basar, kan? Sekarang ni nak bilang sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala disebut di sini wahiya la huwa. Sifat tersebut bukannya la huwa, bukannya diri zat, wala ghairuhu, dan bukannya dia selain daripada zat. Maksud bukan dia bercerai daripada zat. Erti kata lain kita mudahkan, sifat Allah ni sifat yang dia itu sifat dia ialah lain dengan zat dia. Zat dia satu, sifat dia sifat lain daripada zat. Dan sifat ni juga dia tidak bercerai daripada Tuhan. Sifat ni ada bersama zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dengan adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada bersama. Jadi itu maksud la wahiya la huwa. Sifat itu bukannya diri zat. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah mereka menafikan sifat ma'ani. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa dengan zat dia. Allah berkuasa dengan zat dia, bukan dengan sifat kudrat, dengan zat dia. Dia tidak mengisbatkan sifat kudrat tersebut. Dan Allah melihat dengan zat dia, bukan dengan sifat basar. Allah Ta'ala berkehendak dengan zat dia. Itu Mu'tazilah. Maka dia nafikan ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Ahli sunnah wal jamaah dia kata Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrat yang azali yang ada padanya. Sifat itu bukan diri zat, dia sifat, tapi dia tidak bercerai daripada zat. Dia ada bersama zat dan qadim, sebagaimana zat qadim. Umpama macam ni lah,
kita nak kata tak, meja yang ada depan ni, sifat meja yang berwarna putih, pertama kita faham zat meja dan kita faham sifat putih. Jadi ada dua perkara yang dalam ta'akul kita. Jadi ini yang dibincang ni dalam ta'akul ni. Kalau kita tengok pada alam nyata ni, meja je lah ada, meja yang berwarna putih. Jadi tak asing, meja suku putih suku, bercampur jadi meja putih. Tak gitu. Itu cerakin kita bahagikan dalam pemikiran kita. Bila kata meja putih, kita faham situ zat meja satu dan sifat putih yang ada pada meja. Jadi perbincangan ni nak bincang itulah. Maka apabila kita kata Allah bersifat dengan sifat ma'ani, maka faham di situ ada zat dan ada sifat pada zat tersebut. Sifatnya qadim. Bukan macam sifat makhluk lah. Itu makna wahya la huwa wala ghairuhu. Kalau ada apa-apa Ustaz ilmu ke, Ustaz Azhar tanyalah, atau ada apa-apa nak tambah ke, silalah. Wahya, dan sifat-sifat tersebut ialah al-ilmu wal qudratu wal hayatu wal quwwatu. Ini dibilang sifat ilmu, kudrat, berkuasa atau perkuasa, al-hayatu, berhidup, al-quwwatu, al-quwwah, dibilang kuwah. Kenapa? Kalau ikutnya sebahagian syurah, antaranya Dr. Malik Sa'di, dia mengatakan al-quwwah hiya nafsul qudrah, diri kudrah. Tak, dalam Taftazani kata macam mana? Sa'ilmi. Jadi kenapa kalau ikut dibilang asing? Kerana ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Dzul Quwwatil Matin. Jadi Imam Nasafi kadang-kadang dia mengambilkan daripada ayat tersebut, dan kerana nak beramal ataupun nak tafaul dengan ayat-ayat tu, dimasukkan juga. Kalau ikutnya kudrat dengan kuah ni sama. Taraduh tak? Taraduh. Tapi apa hikmat sebut? Tadilah kerana disebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, maka disebut juga. Kalau tengok perjalanan penulisan kitab ni, sama juga macam kitab-kitab lain lah, macam Tahawi ke apa kan, dia kadang diletak ayat-ayat Quran, walaupun benda yang dibawa itu benda sama, kerana nak tafa'ud dan nak tabarruk dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tabarruk dengan ayat. Jadi dia sebut belaka. Lain dengan perjalanan akidah banyak mutaakhirin, Sanusiyah, ada Imam Sanusi ke, ataupun perjalanan kitab-kitab yang berdasarkan kitab Imam Sanusi, dia akan sebut spesifik, makna yang tuntas betul-betul. Dia tak bilang dua kali ya. Satu-satu makna, tujuh makni. Kalau sini kudrat, hayat lain daripada kudrat, tapi kuwah itu sama dengan kudrat. Was-sam'u wal basar wal iradatu wal masyiah juga. Tengok, iradah dan masyiah juga, nafsul iradah mutaradif juga. Imam Taftazani kata masyiah kehendak, iradat pun kehendak. Dibilang dua kali tu kerana itulah, kerana idza arada syai'an iradat an yaqula lahu kun fayakun, ma sya'allahu kan. Jadi masyiah itu tersebut dalam Quran, tersebut dalam hadis. Wal fi'lu wa takhliqu, al fi'lu wa takhliq, perbuatan dan penciptaan. Jadi lafaz fi'lu, buat, perbuatan Tuhan, wa takhliq, Tuhan menciptakan. Ini maksud samalah dengan ijad, dengan ihdath, ikhtira', maksud sama. Juga di sisi Maturidiyah dibilang. Dibilang. Jadi takwin, sifat takwin ni, sifat takwin, membuat atau mencipta ini, Maturidiyah bilang sifat yang asing. Sifat yang asing. Sebab itu kalau ikutnya dalam perbincangan sifat ma'ani di sisi Asy'ariyah Maturidiyah ni, Asy'ariyah qaul yang muktamad dia kata 13 kan, Maturidiyah berapa?
20. Dia sifat isbat ahwal tu ialah khilaf yang berlaku dalam madrasah Asy'ariyah dia. Imam Haramain, Imam Baqillani, dalam madrasah Asy'ariyah. Jadi kalau Maturidiyah, mereka sifat ma'ani tu ada tambahan daripada 7 tu. Adapun maknawiyah tu mereka tak bilang. Makna mereka tak bilang. Setakat ni anda tak jumpa lah, cari-cari dalam kitab pun tak ada yang sebut Maturidiyah bilang 20. Tak ada jumpa ya. Kalau jumpa tolong maklum lah. Tanya-tanya berapa orang guru pun mereka pun tak jumpa. Tapi perkara itu masyhur pada lisan setengah daripada guru-guru. Tapi sandaran tu setakat ni anda tak jumpa lagi. Kalau buku-buku Maturidiyah pun dia takkan jadi 20. Pertamanya sifat ma'ani itu lebih. Dah ada takwinnya, dan tidak ada pun yang secara jelasnya mereka mengisbatkan maknawiyah kaunuhu tu. Jadi kaunuhu tu dalam madrasah Asy'ariyah lagi dah. Kerana khilaf yang berlaku pada masalah mengisbatkan ahwal. Ada. Okey. Sebagai yang muktamadnya la hala wa annal hala muhal. Hal tu tak ada, ahwal tu tidak ada. Ahwal tu apa? Perkara yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Jadi ulama ahli kalam kata segala benda yang kat alam ni dia sama ada ataupun tak ada. Betul tak? Sesuatulah yang kita boleh fikirkan oleh otak kita, sama ada benda tu ada wujud ataupun benda tu ma'dum, tak ada. Benda contoh tak ada. Contoh tak ada, apa dia? Contoh tak ada. Contoh tak ada. Anak yang lagi tua daripada ayah dia dari segi umur, atau lebih tua daripada mak dia. Bukan tua muka, tua umur. Ada tak? Ada kan? Takkanlah dia dilahirkan oleh mak dia tiba-tiba jadi tua pada mak dia pula. Ataupun benda lagi. Ikutlah satu yang lebih besar daripada bilangan satu yang lebih besar pada bilangan 2. Jadi benda tu benda yang tak boleh fikir akal, benda yang tak ada, mustahil. Kita kata mustahil. Nisbah pada Allah ialah syarik, sekutu bagi Allah. Itu benda yang mustahil, ma'dum, memang tak ada. Dan benda tu sama ada ataupun tak ada. Jadi dan ada yang perkara yang menengahi antara ada dan tak ada tu dinamakan ahwal. Okey. Jadi ahwal ni atau hal ialah perkara yang antara ada dan tak ada. Antara ada dan tak ada. Hak ni yang kaunuhu ni. Allah bersifat dengan kudrat, maka keadaannya berkuasa. Yang adanya apa? Allah. Yang adanya zat Allah, kudrat yang ada pada Allah, yang azali kedua-duanya, dan keadaannya berkuasa. Kaunuhu itu hal. Hal sahaja. Okey. Jadi hal ini khilaf. Muktamadnya tidak ada hal lah. Okey. Jadi 3 kan tadi kita sebut maujudat, ma'dumat, kemudian al-hal. Ada satu lagi kita panggil umur i'tibariyah. Perkara yang hanya kita faham. Dia tak ada tapi kita faham. Macam biasa orang sebut bentuk 4 segi kan. Kat sini cube lah ni. Kita ambil, tak payah ambil yang 3 dimension lah, 2 dimension je, 4 segi ni. Bentuk 4 segi ni, adakah dia satu benda yang ada? Yang adanya kertas ni ya. Kita faham, kita potong gini je 4 segi. Kertas ni kalau kita potong gini 4 segi, kalau saya lipat gini jadi apa? Dah, ataupun gini, saya gini, jadi apa? Jadi benda itu kita faham je. Yang sebenarnya ada kertas zat dia. Itu dipanggil umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah, perkara yang hanya kita faham. Bagaimana yang kita tengok kipas berpusing tu, apa yang ada tu? Pusing ada tak? Berpusing tak ada. Yang adanya bilah kipas tu.
Bilah kipas tu. Dan kalau kita ada adik kita, dengar-dengar dengung buah durian jatuh kat belakang rumah. Kita suruh, adik-adik pergi ambil buah durian belakang rumah jatuh tu. Ada buah durian jatuh, pergi ambil belakang rumah. Adik kita pergi cari jatuh ke cari buah durian? Kalau dia ada masalah dia akan cari buah durian. Dia akan cari jatuh. Yang sebenarnya buah durian tu, buah durian jatuh, yang adanya buah durian jatuh tu hanya dipaham pergerakan sesuatu daripada atas ke bawah, kita panggil jatuh. Jadi benda yang difaham. Jadi ada 4 perkara tu: maujudat, makdumat, umur i'tibariyah. Ini sepakat tiga-tiga ni. Cuma khilafnya pada yang keempat, hal ada ataupun tidak ada. Okey. Wat tarziq wal kalamu, dan juga memberi rezeki. Tarziq, memberi rezeki. Jadi di sini pengarang mengasingkan sifat-sifat ini. Kalau ikut semuanya masuk dalam, di sisi Asy'ariyah masuk dalam kudrat belaka. Kudrat belaka. Semua dalam pecahan ataupun ta'alluq sifat kudrat. Wal kalamu, dan juga kalam, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mutakallimun bi kalamin, dan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan sifat kalam. Huwa sifatun lahu, kalam ini ialah sifat bagi Allah. Azaliyatun, yang azali. Laisa min jinsil hurufi wal aswat, bukan daripada jenis huruf-huruf dan suara. Jadi di sini antara khilaf yang berlaku antara ahli sunnati wal jamaah dan juga golongan musyabbihah lah. Musyabbihah. Nak tak nama payah nak tak. Tak. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam, yang mana sifat kalam Allah bukan daripada jenis huruf dan bukan daripada jenis suara. Jadi kalam ni, apa yang sekarang nak bincang ni? Nak bincang sifat yang ada pada zat Tuhan tu, yang tak berhuruf tak bersuara tu, sifat yang ada pada zat Allah. Okey, sekarang ni zat Allah qadim, azali. Sifat yang ada pada zat dia tu tentu sahajalah qadim dan azali. Bila seorang tu faham makna qadim dan makna azali, dia pasti akan menafikan huruf dan suara daripada kalam Allah dengan sendiri dia. Sebab sekarang ni dalam ilmu akidah ni sangat penting kita mengetahui istilah. Setiap medan tu ada istilah dia. Jadi istilah huruf, istilah suara, kita kena tahulah apa itu huruf. Huruf tu apa? Ustaz Zahar tahu ni tajwid. Huruf sautun yakhruju min makhrajihi bi jarayanil hawa. Jadi suara huruf itu suara yang keluar daripada makhrajnya dengan berlalunya angin dalam mulut. Betul tak? Saya pun tak ingatlah secara dhabnya tafsir, takrif dia. Ustaz Zahar mungkin ingatlah ngajar tajwid kan. Jadi kita faham balik, suara tu ialah suara, huruf itu ialah suara. Huruf tu kan suara, bunyi. Suara tu bunyilah, bunyi yang terhasil daripada tempat keluarnya. Dia ada tempat keluar. Ada sumber dia. Takkan bunyi tak ada sumber. Mesti ada sumber. Kalau bunyi kita, suara kita, makhraj kita, huruf kita, daripada tempat keluarnya dengan adanya udara. Keluar udara. Kalau tak ada keluar udara, senyap kita boleh subit? Tak ada lah. Jadi itu satu. Kalau takrif sains macam mana? Cikgu? Teacher? Soal voice. Tahu? Definition of sound. Disturbance something. Vibration in the air ke? Boleh dekat pejam boleh tak? Pejam boleh tak?
Pejar boleh gerak. Satu benda yang menarik tu pejar nanti kalau sampai masanya, kalau anda ingat, anda sentuh tu. Jadi itu perpindahan suara berlaku dengan vibration yang berlaku, getaran berlaku dalam udara. Jadi kita dah, daripada tu kita tahu dah, vibration tu benda yang berubah-ubah, bergerak pada cepat itu semuanya tanda baharu, tanda makhluk. Jadi takkan kita nak sifatkan kalamullah dengan sifat makhluk. Itu jadi masalahnya situ. Jadi sifat kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifatkan dengan huruf dan juga aswat sebagaimana yang kita sebut ni lah. Imam Nasafi sebut bukan daripada jenis huruf, bukan daripada jenis suara. Timbul masalahnya Quran tu macam mana? Ada ni. Quran tu macam mana? Quran kita baca, orang hafal, dia ingat dalam hati dia. Apa lagi? Kita boleh dengar, tertulis di mushaf, tertulis di lauh mahfuz. Kemudian, tidakkah itu ada huruf, ada suara, ada bunyi, ada tulisan? Maka di sini kita kena faham tentang maratibul wujud ni. Martabat wujud. Tertulis dah, mungkin faham. Ingat tak? Saya tak ingat. Ada tak? Ada tulis kan? Al-wujud tu ada tulis tak, Ustaz? Ada kan ke tak ada? Okey. Jadi maratibul wujud dia panggil apa? Peringkat wujud atau ada sesuatu, existence tu sama ada wujud kita panggil fil ayan tak? Fil ayan ataupun wujud fi al-binan ataupun wujud fi al-lisan ataupun wujud fi al-jinan. Maka senang nak ingat. Jadi wujud fil ayan ialah wujud yang ada fil kharij. Kita nampak. Macam apa? Existence cawan ni. Adanya dia ni. Wujud kan? Nampak kan? Cawan ni kan? Kita nampak betul. Ada betul. Fil binan pada tulisan, kalau saya tulis cawan, fil binan tu pada tulisan tak? Fil lisan, kalau saya sebut cawan, sebutan saya tu ada tu pada sebutan. Tadi ada pada tulisan, kita tulis cawan tak? Cawan. Ataupun yang seterusnya wujudu fil jinan, ada pada fikiran kita. Ada pada fikiran. Ada juga tu, kita bayangkan bentuk cawan. Cawan yang sangat besar. Jadi tuan yang beli ni ikut saya tangan dia kot. Pandai. Tak apa. Lama-lama boleh duduk depan lah. Okey. Jadi semua ni kita panggil ada. Semua kita panggil ada belaka. Tak? Contoh lain lagi, kita kata, biasa anak buat contoh lah, api kan. Api ni senang sikit buat contoh. Api yang betul-betul ada, yang kat luar, yang bersifat dengan panas, itu api betul-betul, tersentuh, terbakar semua kan. Itu wujud fil ayan. Fil binan, saya tulis api ni API. Kalau saya tanya api tak? Nak jawab macam mana? Tulisan api. Tak, anda tanya api tak? Bukan. Ya atau tidak? Lewat kali tu. Tengok soalan. Perhati soalan. Api tak? Bukan. Api. Jawapannya api. Dah tak mana pun. Tulisan api. Tak apa, api dia api lah. Api pada tulisan. Kalau api pada tulisan. Lepas tu
Saya sebut api. Saya sebut api. Adakah saya sebut api? Ya, memanglah. Saya sebut api pada lidah saya. Okey, jinan pun kita bayangkan api. Okey, bila orang tanya api tu panas tak? Panas. Okey, sekarang ni kenapa bila kita pegang api ni tak panas? Sebab api sifat dia hak ni yang penting ni. Wujud pada ayan ni, pada fil kharij, hakikat dia. Hakikat api tu wujud yang ada pada realiti kita ni yang panas. Jadi kerana ini kita sifatkan dengan panas ni. Nampak tak? Panas panas sinilah. Adakah kerana saya sentuh api yang saya tulis ni, adakah boleh kata saya katakan api tak panas? Tak boleh tak? Api masih tak panas. Adakah bila saya sebut api, adakah terbakar lidah saya? Tak terbakar. Tapi boleh ke saya kata api tak panas? Tak boleh. Bila kita fikir api, adakah akan terbakar kepala kita? Tak akan terbakar. Dah tak akan terbakar, sejuk ke? Dah, api tu tak panas. Sifat dia tak panas. Jadi ini berkait dengan kalamullah. Kalamullah bersifat dengan qadim. Kalamullah bersifat dengan qidam, qadim. Kalamullah qadim. Al-Quran kalamullah kita panggilkan kalamullah juga dengan sebagai lafz ishtirak. Merujuk lafaz kalamullah merujuk kepada kalam nafsi dan juga merujuk kepada kalam lafzi, iaitu Al-Quran itu. Jadi bila kita katakan Al-Quran kalamullah, maka kita sifatkan Al-Quran tu qadim lah. Sebab itu kalau tengok lepas tu musannif akan sebut wal Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Sebab merujukkan kepada hakikat sifat kalam yang ada pada zat Allah. Nanti kita akan masuk kita terang balik nanti. Okey, faham? Jadi wujud yang empat ni macam kita tengok gambar lah. Gambar apa? Kita tengok gambar pemandangan apa ada gambar sini ya? Gambar betul, gambar kuda. Nampak gambar kuda? Boleh tak kita kata itu bukan kuda? Gambar kuda itu wujud fi al-binan. Tapi boleh tak kita kata itu bukan kuda? Tak boleh kan? Kuda lah tu. Kuda yang dilukis. Kuda yang dilukis. Faham? Jadi ulama' membahagikan ni kerana bila dibahagikan ni banyak benda yang akan selesai, terutamanya tentang sifat kalam ni. Sehingga kan dinamakan ilmu usuluddin ni ilmu kalam. Ilmu kalam. Okey. Wa huwa sifatun munafiyatun lis-sukuti wal afati. Kalam ini sifat yang menafikan. Sifat yang menafikan makna yang menyalahi, yang lawan bagi diam, dan juga afah. Afah tu maknanya rosak. Rosak dengan maksud dipanggil bisu. Afah di situ rosaknya kalam dengan maksud bisu. Jadi kalam ni maksudnya lawan bagi diam dan lawan bagi bisu. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala mutakallimun biha, bersifat dengan kalam ataupun berkata-kata dengan sifat kalam. Amirun nahin, asalnya nahiyun, dibuang ya. Amirun nahin mukhbirun. Allah lah yang menyuruh, melarang dan menceritakan. Jadi dengan sifat kalam ni Allah Ta'ala suruh aqimis salata lidulukis syamsi, la taqrabuz zina, larang tak. Lepas tu wa ayyuba idnada rabbahu, cerita. Jadi dalam Quran larangan, suruhan, penceritaan itu Allah Ta'ala ceritakan. Cerita dengan sifat kalam dia lah, dengan sifat kalam dia. Ya. Allah berkalam dengan
berdialog dengan Nabi Musa macam mana? Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam di Tur Sina. Maka macam mana tu? Tak. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Allah Taala berbicara dengan Nabi Musa. Okey. Sekarang ni Nabi Musa, ini ahli sunnah dulu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Musa mendengar sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana? Sebahagian ulama diterangkan dengan Allah Ta'ala angkatkan hijab pada pihak Nabi Musa sehingga baginda mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu. Jadi Nabi Musa ada di situ, diangkat hijabnya di situ. Dia yang mendengar kalam Tuhan yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Nampak? Bukan Tuhan ada situ. Lain dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala ciptakan suara pada pihak pokok. Tak. Min janibi apa ni? Apa dalam ayat tu? Apa dia Ustaz? Minasyajarati an ya Musa tu. Daripada pihak pokok keluar suara. Tuhan cipta suara pada pokok, pihak pokok tersebutlah, arah pokok tersebut. Maka yang didengar oleh Musa ialah suara yang dicipta oleh Tuhan, bukan sifat kalam Tuhan. Dia takwil. Ayat Al-Quran sebut Tuhan berbicara, faham dari situ, maknanya Allah Ta'ala cakap betul lah. Tapi bercakap Nabi Musa mendengar kalamullah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Mu'tazilah dia tak boleh fikir benda gitu. Sebab tu golongan-golongan apa nama ni, sebahagian daripada golongan-golongan liberal ke ataupun orang yang cenderung pada pemikiran yang saintifik sangat, yang tak faham ikut Islam ni, tak, dia akan kata dan cenderung pada pandangan Mu'tazilah. Tak? Sebab apa? Sebab logiknya ada. Kalau sifat Tuhan tak berhuruf, tak suara, macam mana Nabi Musa dengar? Apa yang dengar oleh Nabi Musa? Maka dia tak akan nak tolak Quran. Sebab Tuhan kata berbicara. Dia takwil ayat tu dengan Tuhan ciptakan suara. Suara itu ialah makhluk yang Tuhan cipta, yang didengar oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mendengar suara yang dicipta oleh Allah, bukan mendengar sifat kalam Tuhan. Kita ayat Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah secara umum, mereka tidak takwil kecuali tak boleh nak faham, ataupun kalau tak takwil menyebabkan makna yang tak layak bagi Tuhan, baru takwil. Bukan makna semata-mata Asy'ariyah atau Asy'ariyah kena takwil semua. Tak betul tu. Tak betul. Menuduh golongan Asy'ariyah ni puak suka takwil, tak betul. Bukan semua Asy'ariyah takwil. Dalam Asy'ariyah ada dua mazhab, takwil dan tafwid. Dan prinsip asas Ahli Sunnah tidak takwil kecuali benda itu memang tak boleh terima oleh akal atau melazimi benda yang mustahil. Macam ni lah. Dan masalah ini, adakah mustahil bagi seseorang mendengar sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara? Mustahil ke? Tak mustahil kan? Sebab apa? Ilmu sains sekarang dia ada satu dipanggil apa? Telepati kan? Kita orang tu boleh bercakap dengan seseorang yang duduk jauh. Duduk kat UK. Seorang duduk kat Malaysia. Duduk UK ke? Ke duduk sini lah? Sini lagi. Duduk kat rumah. Kita duduk sini, boleh berbicara. Balik nanti beli bungkus nasi goreng tu. Nampak? Kita dengar suara tu. Tak? Orang yang rasa tahu lah. Man dzaqa araf. Siapa yang rasa dia tahulah. Okey. Jadi telepatik, macam mana perhubungan tu berlaku? Kadang-kadang dengar dalaman kita.
Itu bagi pihak manusia. Maknanya ada perkara yang tak berhajat pada bunyi dan huruf pun untuk kita faham perhubungan antara salah satu dengan yang lain. Nampak? Jadi bila begitu, maka walillahil mathalul a'la, bagi Allah Ta'ala lagi tinggilah. Tak boleh kita nak samakan. Kalau makhluk pun ada perkara yang kita tak ada suara, tak ada huruf boleh berhubung, dah adakah nak beri faham, nak dengar tu mesti berhuruf bersuara? Tak mesti. Kerana itulah ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan bahawa dan beriktikad Nabi Musa memang betul-betul mendengar kalamullah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Bukan Tuhan duduk situ mari situ, tapi diangkat hijab Nabi Musa di pihak itu, maka mendengar apa yang ada pada Allah daripada sifat kalam yang Tuhan nak berbicara dengan Nabi Musa. Gitulah. Diriwayatkan, rasanya cerita ni ada dalam kitab Jawharatul Tauhid. Ni sirah Tabari ni. Tahu sirah Tabari? Nak selamat. Nak selamat. Nak selamat pun ada orang tak selamat katanya. Tak. Masalah ru'yah, nanti kita masuk masalah ru'yah. Jadi jangan marah saya. Gitu. Tapi ni betul lah. Sebab apa? Disebut dalam kalau tidak silapnya dalam Tuhfatul Murid Hasyiah Bajuri, disebut bahawa Nabi Musa AS setelah kembali daripada munajat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak sanggup dengar suara makhluk. Sebab apa? Buruk, uduh. Siapa terpaksa tutup telinga beberapa hari. Sebab dia baru sahaja mendengar kalamullah yang tidak serupa makhluk, begitu indah, begitu cantik. Balik kepada kaumnya, tak boleh dengar percakapan manusia. Tak boleh dengar percakapan manusia. Macam kita pergi, kita ni orang yang pandai bahasa Jawa halus. Mungkin indah sikit Jawa halus kan, indah. Tiba-tiba balik dengar cakap hulu, mesti kata tak sedap kan. Ataupun percakapan yang tak kita faham. Jadi Nabi Musa AS mendengar kalamullah, dia balik tu dengar kalam manusia tak boleh dengar. Huduh dan buruknya kalam manusia beberapa ketika, beberapa hari. Dan dikatakan dia terpaksa membalut selubung diri dia dengan kain. Sebab apa? Sebab tajalli dia ketika ada tu sehingga orang tak boleh tengok dia, menyebabkan rosak pandangan, bercahayanya. Cerita tu betul tak? Wallahu a'lam lah. Sebab tak ada kait dengan hukum pun. Cerita ni pun Bani Israel dulu. Tak ada kaitan dengan hukum. Jadi tak payah balah tak percaya pun tak apa, tak rosak pun akidah. Cuma nak ceritakan, bila ada cerita-cerita begitu, ia boleh jadi istiqnas. Apatah lagi diriwayatkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Ni kadang kita kena kita sebagai ahli ilmu ni, kita kena bersikap kita tekan button pause kita. Kita kena relax sekejap. Kita tak tahu, tak semestinya tak ada. Adamul wujdan la yalzamu minhu adamul wujud. Kita tak jumpa, tak mesti tak ada. Kita tak baca lagi, tak mesti tak ada. Sabar dulu, jangan cepat sangat. Biar dulu. Kalau rasa tak puas hati, simpan dulu. Tunggu lama sikit. Kalau kita ikhlas, kita akan jumpa. Banyak kali kena begitu. Tak, masa belajar dulu lah. Tapi nasib baik kita tak, bukan jenis darah panas. Dan nasib baik benda ni tak ada lagi. Jadi tak cepatlah kita komen. Kita komen apa-apa kan. Ni sekarang ni orang cepat sangat komen. Luar tajuk sikit cepat komen. Apa-apa tak puas hati. Ni mengarut ustaz ni. Buat cerita tahyul dan khurafat dari meja penceramah. Tiada kaitan dengan yang hidup dan mati. Jadi bahaya tu Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak betul pun. Komen tak betul. Masyarakat datang sini ramai kan. Kadang buat cerita-cerita kan. Nak kata nipu. Tak. Tuan-tuan kita tu buat cerita. Itu ala sabil hikayat. Awak tak mau terima sudahlah. Jadi kadang-kadang benda itu ulama riwayatkan dan kita siqah dengan kealiman dan juga siddiqnya, betulnya ulama tersebut. Benarnya ulama tersebut tu kita rasa yakin betul. Kerana mereka pun riwayat sekadar riwayat lah. Kalau benda tu tidak diriwayatkan, mungkin hilang.
Itu kali tu kita tengok kitab Kitab Sirah disebut belaka kan. Jadi itu diriwayat. Serahlah kita nak kaji. Kalau buat tesis akademik memanglah kena tulis bawah tu. Tulislah dah. Ini tidak dapat asalnya, laisa lahu aslun, tiada asal ataupun hadis ini dalam kitab ni ke. Maka itu kurangnya dia boleh menjadi istiqnas pada kita, boleh membuat kita rasa gembira dan selesa. Oh, benda yang kita i'tikad tu rupanya cerita yang diriwayatkan walaupun daripada hikayat-hikayat ataupun riwayat Israiliyat, tapi apa yang i'tikad kita tu beritahu sama yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Contoh ataupun sama dengan apa yang diceritakan oleh para ulama, maka itu akan meneguhkan lagi akidah dan juga kefahaman kita terhadap sesuatu akidah tersebut. Tu kalau akidah lah. Okey. Tapi dia bukan asas dalam akidah. Asasnya tetap pada Quran dan juga sunnah. Itu hanya didatangkan sebagai istiqnas. Okey. Boleh tak? Jadi peristiwa Nabi Musa AS gitulah. Jadi khilaf kita dengan Mu'tazilah antaranya pada sifat kalam itu. Wa huwa awal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Okey, kembali pada perbincangan kita tadi. Kenapa kita kata Quran itu bukan makhluk? Kerana lafaz Al-Quran merujuk lafaz mushtarak, merujuk kepada kalamullah yang ada sifat kalam pada Allah, dan juga merujuk kepada kalam lafzi, iaitu lafaz-lafaz yang kita baca ni. Lafaz-lafaz yang kita baca. Maka kerana lafaz Al-Quran itu merujuk pada salah satu maknanya kepada sifat kalam Allah yang qadim, maka kita tak boleh panggil dia makhluk. Itu pendirian i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh panggil dia makhluk. Faham? Tapi kalau ya, Ustaz, yang Al-Quran tulis Lauhul Mahfuz tu, Lauhul Mahfuz tu boleh kita kata sebagai makhluk atau bukan makhluk? Cuba jawab. Lauhul Mahfuz makhluk ke tak? Sepatutnya bukan lah. Saya tak pasti. Okey, kita faham ni. Dia segala apa yang ada alam ni dua je lah. Khaliq, pencipta, makhluk yang dicipta. Dua tu je. Secara kasarnya kalau kita nak boleh kembalikan, dua benda je yang ada, makhluk dan pencipta. Penciptanya siapa? Ada pencipta lain tak? Tak ada. Selesai. Selain daripada Allah, makhluk lah ke? Apa yang selain daripada Allah itu? Lauh Mahfuz, Arash, kursi, qalam, malaikat, Nabi, Nur Muhammad, kita. Jadi selain daripada Allah makhluk lah ke? Jadi tak payah takutlah kata Arash tu makhluk. Memang Arash makhluk lah. Bukan sebab kadang-kadang orang takut kan, Arash kan makhluk ke tak? Tak payah was-was dah. Selain daripada Allah makhluk, yakni selain pada Allah dan sifat Allah lah. Kira-kira nak kata bulak kan. Selain pada Allah dan sifat Allah, selainnya makhluk lah ke? Jadi soalan tadi apa? Boleh tak kita katakan Lauh Mahfuz tu makhluk? Ya, makhluk. Quran yang tertulis pada Lauh Mahfuz pun makhluk juga. Yang kita baca ni pun makhluk juga. Sebab tu dia kata wa huwa maktubun fi masahifina. Quran itu tertulis pada mushaf kita. Jadi yang tertulis itu makhluk. Sebab tu boleh tulis tu. Tadi tak tulis kertas kosong, kita tulis. Makhluk lah tu. Tapi kena kait lah tu. Kena kait, mana kena ada sebut secara jelas yang ditulis. Bukan Quran secara total Quran gitu, bukan. Quran yang ditulis tu makhluk. Yang kita baca makhluk lah. Yang kita hafal makhluk tak? Makhluk tak? Makhluk. Sebab kita ni makhluk. Siapa yang hafal? Kita. Siapa yang ingat? Kita. Siapa yang lupa? Kita. Makhluk lah. Cuma adakah Quran makhluk? Itu tak boleh kata. Semata-mata Quran kita tak boleh kata makhluk. Sebab
lafaz Quran semata-mata, tadilah dia merujuk pada dua. Ini panggil lafzul mushtarak tak? Al-Quran merujuk pada dua. Al-lafz tak bawah lah. Sifatul kalam, sifat al-kalam, an-nafsi. Yang kedua, al-lafzu al-munazzal ala Muhammad, lafaz yang turun pada Nabi itulah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran, lafaz Al-Quran merujuk pada dua makna. Pertamanya, Quran tu kalamullah. Kalamullah apa? Kalamullah dengan maksud sifat kalam yang ada, kalam nafsi ni, yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Quran kalamullah dengan maksud apa? Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana dia kita panggil kalamullah, takut bila kita kata Quran makhluk, kita kata kalamullah pun makhluk. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah kata tak boleh kata Quran itu makhluk, kerana salah satu makna daripada kalamullah itu merujuk kepada sifat kalam Allah yang qadim. Itu je lah. Sebenarnya cukup dah, fahaman gini pun dah cukup dah. Khilafnya gitu. Nak panjang lagi boleh panjang lagi, dan lagi memeningkan lah. Tapi buat apa kita nak panjang-panjang kan, kecuali dalam perbincangan ataupun debat khusus, tak apalah. Okey, boleh faham? Bila kita sebut dengan kait, maka itu tidak silap, tak ada masalah lah. Okey. Wa mahfuzun fi qulubina, terhafal, terjaga dalam hati kita. Maqru'un bi alsinatina, dibaca dengan lidah-lidah kita. Masmu'un bi adhanina, didengar dengan telinga-telinga kita. Ghairu halin fiha, bukan sifat. Ghairu halin makna kalamullah itu bukan dia menduduki atau menempati pada mushaf. Fiha tu kembali pada masaif, qulub, alsinah. Bukan sifat kalam tu ada pada kertas mushaf, ada pada hati, ada pada lidah, bukan. Sifat kalamullah tak ada pada kertas, hak tu ada pada Allah lah. Itu maksud ghairu halin fiha, bukan makna ada, menumpang, bukan menumpang pada lidah, bukan menumpang pada kertas, bukan menumpang pada hati, bukan. Ya. Okey. Jelas. Jadi sebenarnya selesailah isu banyak perkara. Yang hidup heboh-heboh kata kalamullah, Allah Ta'ala bercakap dengan bahasa Arab. Dia ada YouTube video Tuhan bercakap bahasa Arab. Tu semua tu tak faham isu ni ya. Bagi anda rasa payah ke nak faham? Mudah je kan? Mudah je kita faham. Itu selesailah. Apa tu? Jadi kita tak beranilah kata Tuhan cakap bahasa Arab. Cakapan Tuhan bercakap bahasa Arab. Lepas tu gunalah hadis kalam ahlul jannah dah. Kataan ahli syurga tu apa? Lughatul ahli jannah. Bahasa Arab tu lughat ahli jannah pula. Tu kita ahli syurga. Kita duduk dalam syurga kan? InsyaAllah lah. InsyaAllah semua sekali jami'an. Jadi ahli jannah jelah. Tapi adakah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bercakap begitu? Jadi bila kita faham pembahagian sifat-sifat kalam ni, tak akan berlakulah syubhah apa-apa. Mu'tazilah pun tidak, musyabbihah, mujassimah yang mengatakan sifat kalam Tuhan tu ada pada Tuhan, sifat makhluk, sifat yang hadis. Apa dia? Cakap. Tuhan qadim, cakapan dia tu baharu. Dia kata gitu. Anda, Tuhan tu qadim, tapi percakapan tu baharu. Dalilnya Quran tu dulu kan tak turun lagi Quran, baru turun. Jadi mereka mengharuskan ada pada zat Allah sifat baharu. Kaedah kita, bila sifat baharu, zat tu baharulah. Dah. Bila ni putih, zat ni berwarna putih. Maklumlah.
Bila kita bersifat dengan baharu, kita bersifat kuat, kita ada sifat kuat, kita yang kuat. Kita yang kuat. Itulah makna sifat baharu ada pada sesuatu, pasti sesuatu itu baharu. Okey ya? Jelas? Boleh? Kemudian ini saya secara umum begitulah. Kalau ada apa-apa mak tanyalah, tanya dan boleh kita bincang lagi. Okey, habis. Kita masuk seterusnya. Jadi sifat kalam tu selesai dah. Wat takwinu, sifatun azaliyatun. Takwin itu sifat yang azali. Wa huwa takwinuhu lil alami, iaitu takwin itu apa maksud takwin? Mencipta, pencipta. Asy'ariyah tak adalah takwin. Tak ada. Asy'ariyah takwin termasuk dalam ta'alluq sifat kudrat. Tuhan membuat alam, mencipta alam dengan sifat kudrat dia. Tak, dengan sifat kudrat. Jadi penciptaan tu berlaku dengan sifat kudrat. Jadi penciptaan tu sebahagian dia ta'alluq daripada sifat kudrat. Dia duduk bawah tu. Adapun Maturidiyah, mereka kata takwin tu sifat asing yang azali, yang ada pada zat Tuhan. Mereka melihat kepada bukan melihat pada kesan dia. Kalau Asy'ariyah melihat pada kesan kudratnya, ada penciptaan. Penciptaan ni makhluk tak? Makhluk. Jadi takwin ni termasuk dalam ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Jadi Maturidi melihat takwin tu makna mampu Tuhan Allah untuk buat. Ustaz, ya. Kudrat dengan sifat takwin dari segi Maturidi. Apa dia? Perbezaan kudrat dengan Maturidi, dengan takwin pada segi Maturidi ni apa bezanya? Sebab kudrat pun berkuasa. Berkuasa macam mana pula tu? Dia berkuasa umum. Takhlik ni buat, takwin ni buat benda yang ada. Mampu ni umum lagi. Mampu ni kudrat dia mampu tak? Jadi satu yang ada ni takwin yang dibuat ni. Okey. Jadi Maturidi kata sifat yang ada azaliyah, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa takwinuhu lil alami, iaitu mencipta Allah Subhanahu wa taala bagi alam. Wa likulli juz'in min ajza'ihi, dan bagi setiap juzuk daripada juzuk alam tersebut. Waqta wujudihi, waktu adanya. Okey, sekarang ni sifat takwin, sifat yang azali pada zat Allah. Allah Taala nak ciptakan nak ciptakan si fulan, Ahmad ni kata, Ahmad pada waktu gian, maka sifat takwin tu dah bertakluk, takluk lah, tapi tak buat lagi sampai waktunya akan menzahirkan kesan sifat takwin tadi, maka adalah. Okey, wa huwa ghairul mukawwan indana, dan dia bukan benda yang tercipta. Mukawwan tu yang diciptakan. Indana ay indal Maturidiyah, di sisi Maturidiyah. Sorry. Wa huwa ghairu mukawwan. Wa huwa ghairul mukawwan indana. Takwin ini bukan mukawwan. Takwin inilah sifat iaitu sifat Tuhan mencipta yang ada pada zat Allah. Itu azali. Bukan penciptaan, bukan benda yang dicipta. Benda yang dicipta itu nama mukawwan. Hasil. Di sisi Maturidiyah. Adapun di sisi Asy'ariyah, takwin tu diri mukawwan dah. Dengan arti kata lain kita kata khalqun tu sama dengan makhluk. Hadza khalqullah, hadza khalqullah, hadza khalqullah, hadza khalqullah. Tak. Hadza khalqullah, semua khalqullah kan? Apa maksud khalqullah? Khalqun kena pada masdar, kena pada isim maf'ul. Jadi maksud khalqullah sini ialah yang dicipta, makhlukun lillah, yang dicipta oleh Allah.
Hadza fi'lullah, ini perbuatan Tuhan. Maknanya ini yang dibuat oleh Allah Taala. Okey, jadi walaupun lafaz tu merujuk kepada perbuatan, dia juga merujuk kepada hasil dia tu. Jadi Asy'ariyah melihat kepada takwin itu ada hasil dia, makhluk itu. Jadi makhluk tu dia barulah. Sebab itu di sisi Asy'ariyah takwin ni dia sifat yang hadis. Hadis dengan maksud dia itu ta'alluq tanjizi hadis. Okey. Wal iradatu sifatun lillahi ta'ala qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Iradat sifat yang ada pada zat Allah Taala. Ini sama je lah dengan kita habis. Dia dua, ambil dua tu, takwin dan juga iradat. Iradat. Okey. Jadi iradat sifat yang ada pada zat Allah Taala, maka Allah Taala menentukan takhsis. Kalau kita ingat dalam pengajian kita tu, dia sifat ma'ani ni dah 7 sifat. 1 tak ada ta'alluq, iaitu hayat. 6 ada ta'alluq. Kudrat ta'alluq, ta'fir. Makna menghasilkan, mengesankan, ada hasil dia. Ta'fir. Yang kedua iradat, ta'alluq, takhsis, menentu. Kemudian ilmu ta'alluq, inkishaf. Inkishaf, nyata. Tahu ilmu Allah, maka nyatalah segala yang sesuatu. Nyata bagi Allah segala sesuatu dengan sifat ilmunya. Kemudian sama basar bertakluk dengan sifat, takluk dia apa? Inkishaf juga. Syaf juga. Tahu dengan pendengar, tahu dengan pelihat. Dan yang akhirnya ialah kalam. Kalam takluk dalalah, menunjuk, memberitahu. Jadi sekarang ni musannif disebut sifat takwin dan juga iradah. Wa ru'yatullah, kita solat dulu boleh? Okey. Dia ada break. Dia break ni baru semangat balik tak? Kalau kena tinggal break sekejap baru semangat balik. Ambil kata semangat. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.